各位弟兄姐妹平安。 Salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. 我们开始今天的崇拜。 Kita akan memulai ibadah kita hari ini. 我们开始唱一首诗歌。 Kita akan mengangkat pujian 当黎明的时刻， saat pagi hari. Saat pagi hari ku datang lagi memuji Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. 当黎明时刻，我来亲近你，用心灵和诚实敬拜赞美你，我心中充满着感恩你所赐，用我整个心来歌颂赞美你，我要敬拜，我为你真神，我要高举你赐钱的主宰，我要甘心把我完全摆上，主啊，恳求你带领我。我们一起来宣告我们的信仰。使徒信经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由同真女玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Mari kita sama mengakui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 当我看到你的圣洁， When I look into your holiness,我看到主你的圣洁，让我注视主你的完美，让世上万物在
现在你爱里，当世上万物在你光中都成为华丽。我敬拜你。Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini, kami boleh menikmati udara yang segar, dan kami berterima kasih untuk kasih setia, penyertaan, dan perlindungan, untuk berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, sepanjang waktu yang boleh kami lewati. Dan kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini, di hari yang Kau kuduskan, kami boleh kembali bersama-sama menghadap hadirat-Mu. Walaupun Tuhan pada saat ini kami hanya boleh berada di rumah untuk boleh mengadakan ibadah, Tuhan itu tidak menghalangi niat hati kami untuk boleh beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam masa sulit ini. Tuhan, biarlah kiranya Engkau terus menyertai kami. Tuhan, kami menyertai, kami berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat Elim, dimanapun mereka berada, biarlah kasih setia-Mu yang terus menyertai mereka. Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap kami yang mengadakan ibadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, biarlah kiranya anugerah-Mu, berkat-Mu turun kepada setiap kami, dimanapun kami berada. Tuhan, biarlah itu boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami selanjutnya. Bapa di surga, kami menyerahkan untuk ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin dan Tuhan sertai. Secara khusus kami juga berdoa untuk negara ini. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan Engkau yang turut campur tangan di dalam setiap kebijaksanaan pemerintah. Kami berdoa untuk presiden yang boleh memimpin negara ini. Tuhan, biarlah kiranya Engkau boleh menyertai beliau, memberikan kepadanya kebijaksanaan. Biarlah kami sebagai rakyat Indonesia boleh merasakan penyertaan-Mu melalui pimpinan beliau. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan untuk gereja kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang terus menyertai dan memimpin kami. Kami berdoa menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 我全然相信上帝。 Hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun
们的刘黄珠牧师为我们讲神的话语。 Selanjutnya adalah pemberitaan firman Tuhan oleh Pendeta Liu. 亲爱的弟兄姐妹们，主内平安。 Shalom saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. 我首先报告教会的信息。 Saya terlebih dahulu menyampaikan warta gereja. 今天的崇拜是为母亲节的崇拜。 Ibadah hari ini adalah ibadah Hari Ibu. 但是因着有这样的环境现在我们不能纪念母亲节的崇拜。 Tapi oleh karena kondisi keadaan saat ini, maka tidak memungkinkan bagi kita untuk merayakan Hari Ibu. 若我们在一起的话，我们一定要准备有小小的礼物，我们应当祝贺今天的母亲节。 Jikalau kita berkumpul bersama untuk beribadah, tentu gereja menyiapkan satu hadiah kecil untuk disampaikan untuk memberkati setiap ibu yang ada di gereja. 但是所有的母亲别担心。 Tetapi semua ibu-ibu jangan khawatir. 若环境我们比现在更好，我们以后我们在一起来做崇拜的话，我们一定要准备为了母亲的礼物。 Jikalau kondisi keadaan kita terus membaik, maka tentu kita akan kembali merayakan Hari Ibu dan kita akan menyediakan hadiah yang lebih bagus lagi. 阿门。 Amin. 第二个，我们一定保重身体健康。 Yang kedua, kita terus menjaga memelihara kesehatan kita. 如果身体不舒服，有这样的人，赶快给各 cell group 的 leader 打电话联络求教会的祷告。 Jikalau ada di antara kita yang merasa tidak enak badan atau perlu dukungan doa, silakan segera menghubungi ketua sel grup masing-masing sehingga kita pihak gereja mengetahui dan kita bisa mendukung dalam doa. 现在我们继续用 online 做崇拜。 Nah, saat ini kita masih terus mengadakan ibadah secara online. 千万别躺着来做崇拜。 Dan saya mohon supaya seluruh jemaat Tuhan beribadah tidak dengan posisi berbaring. 穿着衣服也重要。 Dan kita pakaian kita juga penting. 还有全部的家属人都在一起来做崇拜。 Dan alangkah baiknya kita berpakaian dengan baik, dengan rapi dan bersama-sama dengan seluruh keluarga. 还有别忘记，我们教会为了主入学的孩子也有准备了 online 的崇拜。 Dan jangan lupa bahwasannya gereja kita juga menyediakan ibadah online untuk sekolah minggu. 我们教会继续现在奉献当中。 Dan gereja kita terus juga mengadakan persembahan. 我们可以用银行的账号，还有直接来到教会，我们可以参加奉献。 Nah, jemaat bisa memberikan persembahan dengan dua cara, yaitu pertama dengan mentransfer langsung ke rekening gereja, dan satu lagi membawa langsung datang ke gereja di hari minggunya. 现在我们教会写圣经当中。 Dan gereja kita tetap mengadakan gerakan menyalin Alkitab. 现在我们已经开始了写旧约圣经。 Dan kita telah memulai perjanjian lama. 我们写圣经的时候，一边来祷告，我们来纪念上帝的恩典。 Nah, ketika kita menyalin Alkitab, di satu sisi kita menyalin, tetapi di satu sisi kita juga berdoa dan kita memohon anugerah Tuhan. 然后呢，还有一个重要的是，我们继续努力念神的话语。 Dan satu hal juga yang penting yaitu kita tetap terus membaca Alkitab. 还有，我们继续祷告一下， Dan kita juga tetap mengadakan doa. 为了国家，为了教会，为了各家庭，为了各个自己多的祷告一下。 Untuk negara kita, untuk gereja kita, untuk keluarga kita, untuk kehidupan kita pribadi lepas pribadi. 今天我跟大家一起来分享的经文是诗篇55篇22节。 Nah, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 55 ayat yang ke-23. 还有一处经文，马太福音第11章28节。 Dan ada satu lagi nas firman Tuhan dari Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28. 我们首先，我们一起来诵读一下诗篇55篇22节的经文。 Terlebih dahulu kita membaca Mazmur 55 ayat 23. 我们一起来读。 Kita baca, Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah.
还有马太福音第11章28节， Selanjutnya Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. 阿门。 Amin. 我们一起来祷告。 Mari kita bersatu di dalam doa. 亲爱的天父，感谢你， Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu. 今天我们都来到你的面前。 Pada hari ini kami telah datang di hadapanmu. 主啊，透过崇拜，我们要高举上帝的荣耀。 Bapa, melalui ibadah ini kami sungguh mau meninggikan kemuliaan namamu. 主啊，我们全心全意来敬拜你。 Ya Tuhan, kami dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kami datang beribadah kepadamu. 求神与我们同行同在。 Kiranya Tuhan, Engkau yang senantiasa bersama-sama dengan kami. 现在我们崇拜当中要听你的话语， Dan di dalam ibadah ini kami mau datang mendengar kebenaran firman-Mu. 求主你赐给我们生命的智慧。 Kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan kami hikmat bijaksana-Mu. 以上的祷告奉靠耶稣基督的求， Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. 阿门。 Amin. 每个人生都有重担， Nah, setiap kehidupan, masing-masing kehidupan kita ada pergumulannya. 实在没有重担的人生真的不存在了。 Dan sebenarnya tidak ada kehidupan yang tidak mengalami pergumulan. 是的，每个人生都有大的或者小的重担。 Benar, bahwasanya di dalam setiap kehidupan kita, kita punya pergumulan, baik pergumulan yang besar maupun pergumulan yang kecil. 好像所有的弟兄姐妹可以同意啊。 Dan saya pikir setiap kita juga bisa menyetujui akan hal ini. 是的，我们人生当中也有喜乐的时间， Dan kita juga tahu bahwasanya di dalam kehidupan kita, kita juga mengalami saat-saat yang menyenangkan. 但是圣经对我们要说话， Tetapi Alkitab mau memberitahukan kepada kita 每个人生都有重担。 bahwasanya di dalam setiap kehidupan pun tentu ada pergumulan. 我们一起来看一下 Nah, kita bersama melihat 圣经当中的亚伯拉罕、 bahwasanya di dalam Alkitab ada Abraham, 挪亚或者摩西， bahkan Nuh dan juga Musa. 还有大卫各先知，还有约伯。 Dan kita juga melihat Daud dan begitu banyak para nabi dan bahkan kita juga melihat Ayub 甚至耶稣基督， dan bahkan Tuhan Yesus sendiri. 我刚才提到的所有的人都有重担。 Nah, setiap tokoh-tokoh Alkitab yang sebutkan tadi, mereka semuanya memiliki pergumulan masing-masing. 现在我们以灵堂的会友当中，也有各种各样的重担的人。 Dan bahkan di dalam kehidupan jemaat Elim masing-masing pun setiap orang mengalami pergumulan. 所以，我们今天透过诗篇55篇，我们一起来分享一下人生的重担怎么处理好呢？ Oleh karena itu, melalui nas firman Tuhan hari ini, melalui Mazmur pasal 55, bagaimana cara yang terbaik kita menyelesaikan pergumulan di dalam diri setiap kita. 今天的诗篇55篇是大卫所写的。 Nah, nas firman Tuhan hari ini yaitu Mazmur 55 merupakan bagian yang ditulis oleh Daud. 现在大卫给予我们一个教训， Nah, saat ini Daud memberikan kepada kita satu pengajaran. 所以我们知道了大卫为什么写了这诗篇。 Oleh karena itu, maka kita tahu mengapa Daud menuliskan Mazmur ini. 大卫透过这个诗篇给予我们有一个好的教训。 Nah, Daud melalui Mazmur itu memberikan kepada kita pengajaran yang baik. 到底现在大卫给我们要教训是到底什么呢？ Dan sebenarnya apakah pengajaran yang mau Daud sampaikan kepada kita? 我们透过今天的诗篇，我们可以知道了大卫现在有一个非常大的重担。 Dan melalui Mazmur ini kita mengetahui bahwasanya saat ini Daud mengalami pergumulan yang begitu berat. 诗篇55篇说的大卫的重担是到底什么呢？ Nah, di dalam Mazmur 55 ini apa yang dituliskan Daud mengenai pergumulannya? 现在在大卫身上身边有一个人那就是悖逆大卫的人。 Nah, saat ini di dalam kehidupan Daud ada seseorang yang mengkhianati dia. 这悖逆大卫的不是仇敌了， Nah, yang mengkhianati Daud bukanlah musuhnya. 他本来是大卫的朋友， Sebenarnya dia adalah sahabat Daud. 好像非常亲近的朋友。 Dan sepertinya seorang yang sangat dekat sekali. 但是他现在背逆了大卫了。 Tetapi saat ini dia mengkhianati Daud. 我们一起来念一下12节。
Kita bersama membaca ayat yang ke-12. 13. Oh, OK， Ah, bahasa Indonesia 13. oke. Ya, 我们一起来诵读一下。 Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. 这个意思你们可以明白吗？ Nah, apa maksudnya? Kalian bisa mengerti? 大卫现在要说的是什么呢？ Nah, apa yang mau Daud sampaikan saat ini? 若现在仇敌来攻击我的话， Jikalau saat ini yang menyerang saya itu adalah musuh, 我可以忍耐； maka aku bisa bersabar. 若仇敌来恨恶我的话， Jikalau musuhku yang membenci aku, 我就离开他就好了。 maka aku lari saja, selesai. 但是现在他很难当中， Tetapi saat ini dia begitu bersusah hati. 为什么？ Mengapa? 我们一起来念一下第13节。 Kita bersama melihat ayat yang ke-14. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. 现在谁背逆大卫啊？ Nah, saat ini siapakah yang mengkhianati Daud? 不是仇敌， Bukan musuhnya. 他本来是大卫的朋友。 Sebenarnya dia adalah temannya. 我们继续来念一下第14节。 Kita bersama kembali melihat ayat yang ke-15. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. 现在大卫提到了以前跟他多么和睦啊！ Nah, saat ini Daud menyampaikan bahwasanya dulunya mereka ini begitu bersahabat, begitu dekat. 好像大卫身上有问题， Dan sepertinya jikalau Daud menghadapi persoalan, 好像大卫找他了 sepertinya tentu Daud akan mencari dia. 啊！还有大卫跟他在一起在耶和华的圣殿里面， Dan juga dulunya dia bersama-sama dengan Daud di dalam bait Allah di Yerusalem. 这多么亲近的样子啊！ Ini merupakan satu hubungan yang sangat dekat 但 sekali. 是写这诗篇的时候，不是这样的情况了， Tetapi pada saat Mazmur ini dituliskan, kondisinya sudah berbeda. 因为跟这个亲近的朋友现在背逆大卫了。 Karena temannya, sahabatnya saat ini sudah mengkhianati dia. 虽然我们不知道他是谁呢， Nah, sekalipun kita tidak mengetahui siapa yang dimaksud, 但是很多人这样想。 tetapi ada begitu banyak orang yang berpikir bahwa 现在这诗篇当中，大卫提到的朋友的名字就是阿希多贝。 nah saat ini sepertinya orang yang dimaksud oleh Daud itu adalah Ahitofel. 他是谁呢？ Nah, siapakah Ahitofel itu? 以前大卫的儿子亚撒龙背逆大卫的时候， Dulunya ketika anak Daud yaitu Absalom mengkhianati dia, 这亚希多夫不跟从大卫了， nah Ahitofel ini juga tidak mengikuti Daud. 他帮助亚撒龙。 Nah, bahkan justru si Ahitofel ini dia mendukung Absalom. 亚希多夫他的计划是好像是上帝的计划一样啊。 Nah, kita melihat bahwasanya rencana dari Ahitofel rasanya sepertinya itu merupakan rencana Allah. 意思就是他是非常聪明的人， Nah, artinya bahwasanya Ahitofel ini adalah seorang yang sangat pintar sekali. 所以亚希多夫背逆大卫之前，大卫很信赖他了。 Oleh karena itu, sebelum Ahitofel mengkhianati Daud, sepertinya Daud itu sangat percaya sekali kepada dia. 但是这样的人现在背逆了大卫了。 Tetapi saat ini orang yang begitu dekat ini telah mengkhianati dia. 所以现在大卫很难过当中， Oleh karena itu saat ini Daud dia sangat sedih sekali. 我们透过诗篇，我们可以知道了现在大卫的心里怎么样啊？ Dan melalui Mazmur ini kita mengetahui bagaimana kondisi atau perasaan daripada Daud. 我们一起来念一下第4节。 Kita bersama membaca ayat yang kelima. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. 还有，我们继续来念一下第5节。 Dan kita lanjut ayat ke-6. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. 这透过这两处经文，我们可以明白了。 Nah, melalui kedua nas firman Tuhan ini kita bisa mengerti 现在大卫的情况是怎么样啊？ bahwasanya bagaimana kondisi Daud saat ini. 好像他已经死的情况的一样啊。 Sepertinya dia sudah dalam kondisi tak bernyawa. 因为大卫
不太明白了。 Karena Daud sungguh tidak mengerti 现在他非常信赖的朋友，现在离开自己啊， bahwasannya temannya yang dia begitu percaya saat ini telah mengkhianati dia. 还有他现在帮助谁呢？ Dan bahkan temannya ini saat ini sedang membantu siapa? 背逆大卫的亚沙龙。 Yaitu yang mengkhianati Daud, yaitu Absalom, anaknya sendiri. 亚沙龙是谁呀？ Nah, Absalom ini siapa? 这是大卫的儿子。 Absalom ini adalah putra daripada Daud. 所以现在大卫逃跑当中， Oleh karena itu saat ini Daud sedang menyembunyikan diri. 这多么可怜的样子呢？ Ini bukankah ini satu kondisi yang sangat malang sekali? 所以大卫这样告白说 Oleh karena itu maka Daud menyatakan bahwa 我们一起来念一下第6节。 kita bersama melihat ayat yang ke-7. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. 现在大卫要找安息的地方， Nah, saat ini Daud dia mau mencari tempat untuk beristirahat. 还有我们一起来念一下第7节。 Nah, kita melihat ayat yang ke-8. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. 这样的中胆当中，大卫如何告白说呢？ Nah, dalam kondisi yang begitu berbeban berat, apa yang dikatakan oleh Daud? 这个告白说的是，就是太厉害的。 Nah, ini merupakan satu pengakuan yang sangat luar biasa. 我们一起来看一下大卫的告白。 Nah, kita bersama melihat pengakuan dari Daud, 今天的诗篇55篇22节， yaitu nas firman Tuhan hari ini pasal 55 ayat yang ke-23. 我们一起来读。 Kita baca, Tetapi engkau ya Allah akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu. 大卫现在他的身上当中有重担， nah saat ini Daud mengalami berbeban berat di dalam dirinya. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 现在我们的重担跟大卫的重担有时候不一样的。 nah saat ini pergumulan yang kita alami dan pergumulan yang dihadapi oleh Daud tentu dalam banyak hal berbeda. 现在大卫背着的重担的原因就是跟朋友的问题。 Nah, pergumulan yang dihadapi Daud saat ini yaitu permasalahannya dengan temannya. 现在我们为什么有重担呢？ Nah, saat ini mengapa kita berbeban berat 每个人都有重担， dan setiap kita masing-masing punya beban 好像经济上的重担， dan mungkin sepertinya dalam hal ekonomi, 也有孩子的重担， mungkin juga dalam hal anak-anak kita 也有身体健康的重担， dan mungkin juga dengan kondisi kesehatan kita 也有了夫妻关系的重担， dan mungkin juga ada dalam masalah hubungan suami istri 也有了因着罪的重担。 dan mungkin juga ada beban berat oleh karena dosa. 怎么样？我们真的每个人都有各种各样的重担了。 Nah, kita lihat bahwasanya masing-masing kita, setiap kita mempunyai beban berat. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 真的以色列的历史当中，真伟大的大卫，他没有重担吗？ nah kita melihat bahwasanya sungguhkah di dalam seluruh sejarah Israel, seorang raja Daud dia sendiri tidak mempunyai beban? 若我们知道大卫的人生的话， Jikalau kita mengetahui bagaimana kondisi kehidupan Daud, 我们可以看到了他的人生当中有多么大的、多么多的重担呢？ nah kita ketahui dan kita melihat bahwasanya kehidupannya ada begitu banyak pergumulan yang berat. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 大卫自己愿意作为以色列的君王吗？ apakah Daud dia sendiri yang mau menjadi raja Israel? 不是，他顺从上帝的旨意啊。 Tidak, tetapi dia taat kepada kehendak Tuhan. 但是扫罗要杀了大卫， Tetapi kita tahu bahwasanya Saul mau membunuh Daud 从那天开始，大卫一直逃跑了。 dan mulai daripada hari itu mulai jugalah Daud terus menyembunyikan dirinya. 扫罗去世之后啊，大卫作为以色列的君王了。 Dan setelah Saul meninggal dunia maka Daud menjadi raja Israel. 但是现在他的孩子亚沙龙背逆大卫， Tetapi saat ini yaitu Absalom putranya mengkhianati dia. 所以他再来逃跑当中， Oleh karena itu dia kembali harus melarikan diri.
还有他以前犯了这个奸淫的罪了。 Dan juga kita tahu bahwasanya dulunya dia juga telah jatuh dalam dosa percabulan. 还有他以前犯了杀人的罪了。 Dan juga bahwasanya dulunya dia juga membunuh orang. 所以我们诗篇当中，我们可以看到了大卫的悔改的诗篇。 Oleh karena itu di dalam Mazmur pun kita bisa melihat yaitu Mazmur pertobatan dari Daud. 怎么样？他的人生当中没有重担吗？ Nah, kita lihat bagaimana kehidupan dari Daud. Apakah dia tidak punya beban berat? 虽然他是以色列的君王， Sekalipun dia adalah raja Israel, 但是他的人生，我们的人生都一样的。 tetapi kehidupannya dan kehidupan kita itu adalah kehidupan yang sama. 所以圣经当中说，所有的人生都有重担。 Oleh karena itu Alkitab mencatat bahwasanya setiap kehidupan manusia punya pergumulan masing-masing. 但是，亲爱的弟兄姐妹们，注意点看一下， Tetapi mari kita fokus sejenak saudara-saudari yang kekasih. 我们跟大卫不一样的是到底什么呀？ Apa perbedaan kita dengan Daud 如何处理人生当中的重担呢？ dalam menghadapi pergumulan di dalam kehidupan kita? 怎样解决人生当中的重担呢？ Bagaimana kita menyelesaikan setiap pergumulan di dalam kehidupan kita? 大卫现在平平安安吗？ Apakah saat ini kondisi Daud itu dalam kondisi damai? 他的人生现在在重担当中， Saat ini kehidupannya itu dalam kondisi yang begitu berat. 他如何解决这样的重担的问题呢？ Nah, bagaimana dia menyelesaikan pergumulannya yang berat ini? 所以，我们透过诗篇55篇，我们可以学习了，我们怎能处理我们身上的一切的重担的问题呢？ Oleh karena itu, marilah kita belajar dari Mazmur 55 ini bagaimana kita menyelesaikan segala pergumulan di dalam kehidupan kita. 今天的22节当中，大卫怎样对我们要说话呢？ Nah, apa yang dikatakan di ayat 23? 你要把你的重担卸给耶和华， Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. 把所有的人生当中的重担放在上帝的手中。 Mari kita menyerahkan segala pergumulan, kekhawatiran kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. 这个是现在大卫对于我们要说话的。 Nah, inilah yang mau disampaikan Raja Daud kepada kita. 但是我们听这一句话的时候， Tetapi ketika kita mendengar nas firman Tuhan ini, 我们还有一个问题： nah kita masih menghadapi satu persoalan. 如何把我们的一切的重担放在上帝的手中？ Nah, bagaimana cara kita menyerahkan segala kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan? 我们的重担可以看到的吗？ Apakah pergumulan kita itu adalah hal yang kelihatan? 若有看到的一个东西的话， Jikalau kita melihat satu benda, 可以把这个问题都放在上帝的手中。 maka kita tentu bisa mengambil benda ini dan kita meletakkannya di dalam tangan Tuhan. 但是我们的大数的重担是在哪里啊？ Tetapi pada umumnya pergumulan kita, beban berat kita itu ada di mana? 我们的思想当中， Yaitu ada di dalam pemikiran kita, 我们的心理的问题了 yaitu di dalam perasaan kita. 啊。那这样的问题怎能写给耶和华呢？ Nah, bagaimana mungkin hal-hal yang demikian kita menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan? 透过诗篇55篇，我们可以学习。 Yaitu melalui Mazmur 55 ini kita bisa belajar. 我们继续，我们念一下这个总共3处经文。 Nah, mari kita terus melanjutkan membaca ketiga nas firman Tuhan ini. 首先，我们一起来念一下第1节。 Terlebih dahulu kita membaca ayat yang pertama. 我们一起来读。 Kita baca. Berilah telinga ya Allah kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. 还有16节。 Ayat 16, ayat 17 bahasa Indonesia. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. 还有第17节。 Dan kemudian ayat yang ke-18. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis, dan ia mendengar suaraku. 这3处经文的共同的是什么呀？ Nah, apa persamaan dari ketiga nas firman Tuhan ini? 大卫现在要做什么呢？ Nah, apa yang mau dilakukan oleh Daud saat ini? 是的，现在大卫祷告当中， Dan benar kita melihat bahwasanya saat ini Daud dalam kondisi berdoa. 他现在有重担， Nah, saat ini dia berbeban berat.
他现在透过祷告，把自己的重担也完全交托给上帝了。 Dan melalui doalah dia menyatakan beban beratnya dan pergumulannya. 他 kepada 为什么 Tuhan. 祷告呢？ Nah, mengapa dia berdoa? 因为这个重担自己不可来解决了。 Karena pergumulan ini, karena beban berat ini tidak mungkin bisa diselesaikannya. 我们一起来看一下耶稣基督。 Nah, kita bersama melihat kepada Tuhan Yesus. 我们都知道了耶稣基督在客西马尼的祷告。 Kita semua tahu bagaimana doa Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani. 我们的耶稣有没有重担呢？ Apakah Tuhan Yesus dia mengalami pergumulan? 他也有重担了。 Tuhan Yesus pun mengalami pergumulan. 有重担的时候怎样啊？ Nah, ketika dia mengalami pergumulan, apa yang dia lakukan? 耶稣跟3个门徒在一起， Pada waktu itu Tuhan Yesus bersama dengan ketiga muridnya. 但是3个门徒全部都睡觉了。 Tapi pada waktu itu ketiga muridnya itu semuanya tertidur. 但是耶稣不可睡觉了。 Tetapi pada waktu itu Tuhan Yesus tidak bisa tidur. 为什么不可睡觉呢？ Mengapa dia tidak bisa 因为 tidur? 它里面有大大的重担。 Karena di dalam dirinya ada pergumulan yang sangat amat berat. 有重担的时候，耶稣继续来做祷告了。 Ketika Tuhan Yesus mengalami pergumulan yang begitu hebat, dia pun terus berdoa kepada Tuhan. 一次性的祷告就可以吗？ Apakah hanya doa sekali saja sudah cukup? 不够了。 Tidak cukup. 所以圣经说，耶稣继续3次来祷告 Oleh 了。 karena itu Alkitab mencatat bahwasanya Tuhan Yesus berdoa sampai ketiga kalinya. 刚才我们念的诗篇当中，我们可以看到了大卫的祷告的样子了。 Nah, di dalam Mazmur 55 kita melihat bagaimana doa daripada Daud. 他晚上，他早上，还有中午，他继续来祷告了。 Di waktu petang, waktu pagi, dan bahkan tengah hari dia terus berdoa kepada Tuhan. 所以有重担吗？ Oleh karena itu, apakah dia mengalami pergumulan? 亲爱的弟兄姐妹们，都有重担吗？ Apakah setiap kita mengalami pergumulan? 我们怎么处理这个重担的问题呢？ Nah, bagaimana kita menyelesaikan pergumulan kita? 从祷告开始了， Yaitu dimulai dengan doa di hadapan Tuhan. 因为我们的上帝能垂听我们的祷告。 Karena Tuhan kita bisa mendengarkan seruan doa kita. 我们从祷告开始。 Kita mulai dengan doa. 为什么从祷告开始呢？ Mengapa dimulai dengan doa? 因为有信心。 Karena beriman. 大卫为什么祷告呢？ Mengapa Daud berdoa? 他现在来到谁的面前呢？ Saat ini dia datang di hadapan siapa? 他现在来到上帝面前了。 Saat ini dia datang di hadapan Tuhan. 若他心中没有信心的话，他怎能来到上帝面前来祷告呢？ Jikalau hatinya, jikalau dalam dirinya dia tidak beriman kepada Tuhan, bagaimana mungkin dia bisa menghadap kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan? 若有信心， Jikalau beriman, 一定祷告。 maka tentu harus berdoa. 大卫已经经历过了， Daud dia sendiri telah mengalaminya. 危险的情况当中，他呼救耶和华的名的时候，耶和华来帮助他了。 Pada saat kondisi jiwanya terancam, maka dia memohon kepada Tuhan dan Tuhan segera datang untuk menyelamatkannya. 所以现在大卫完全相信上帝。 Oleh karena itu saat ini pun Daud dia sepenuhnya percaya kepada Tuhan. 我现在有这样的重担， Nah, saat ini aku mengalami pergumulan yang begitu hebat. 把这样的重担完全献给耶和华的时候，耶和华可以来帮助我。 Dan aku menyerahkan segala pergumulanku yang berat ini kepada Tuhan dan Tuhan akan menolong aku. 我们一起来念一下18节。 Kita membaca ayat yang ke-19. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. 是的，他有这样的经历啊， Nah, dia mengalami pengalaman seperti ini. 还有他完全相信，我现在祷告的话，上帝一定垂听我的祷告。 Dan dia sepenuhnya percaya jikalau aku berdoa saat ini, maka Tuhan pasti mendengarkan doa. 我们一起来念一下第19节。 Kita membaca ayat yang ke-20. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka, Dia yang bersemayam sejak purbakala. Karena mereka telah tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. 亲
亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 现在有重担吗？ apakah saat ini kita berbeban berat? 有经济上的重担吗？ Apakah di dalam hal ekonomi kita mengalami kesulitan? 有孩子的重担吗？ Apakah kita mengalami pergumulan di dalam anak-anak kita? 健康上的重担吗？ Apakah kita punya permasalahan dengan kesehatan kita? 夫妻关系的重担吗？ Apakah kita punya masalah dengan suami atau istri kita? 有罪的重担吗？ Apakah kita punya pergumulan dalam dosa kita? 怎样解决呀、 Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? 从哪个开始啊？ Dimulai dari mana kita harus menyelesaikannya? 那就是祷告。 Yaitu dengan doa. 还有，我们一定要相信上帝来帮助我 Dan 们。 kita juga harus percaya bahwasanya Tuhan pasti akan menolong kita. 若我们这样相信当中祷告的话， Jikalau dengan percaya kita berdoa kepada Tuhan, 大卫如何告白呢？ nah apa yang dinyatakan oleh Daud? 我们一起来念一下23节。 Kita bersama baca ayat yang ke-24. Tetapi engkau ya Allah akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudara yang kekasih, 大卫现在祷告的时候，他立刻没有重担吗？ apakah ketika Daud berdoa, setelah selesai berdoa dia langsung menyelesaikan segala pergumulannya? 还没解决了， Tentu pergumulannya belum selesai. 这个重担还在他的身边， Dan bahkan pergumulannya itu masih melekat dalam dirinya. 但是他比以前很轻松一点的。 Tetapi dibandingkan sebelum dia berdoa, maka dia sudah mengalami sedikit keringanan. 因为他已经把所有的自己的重担完全交托给上帝了。 Karena dia sungguh telah menyerahkan segala pergumulannya kepada Tuhan. 他完全相信上帝来解决所有的问题。 Dia sepenuhnya percaya bahwasanya Tuhan akan menyelesaikan segala pergumulannya. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 大卫相信的上帝，我们相信的上帝一样还是不一样啊？ Allah yang dipercaya oleh Daud dan Allah yang kita percayai, apakah Allah yang sama? 大卫写了这诗篇的时候的上帝，现在在我们身边的上帝一样还是不一样的呢？ Allah yang dituju oleh Daud dengan Allah yang kita renungkan firman-Nya saat ini, apakah Allah yang sama? 我们来说，上帝是谁呀、 Nah, bagi kita Allah itu siapa? 只有我们在头脑里的上帝吗？ Apakah Allah yang hanya ada di dalam konsep pikiran kita? 不是了， Bukan. 他已经超过了我们。 Karena Tuhan telah melampaui pemikiran 我们 kita. 相信他能解决我们一切的问题了， Dan kita percaya bahwasanya Tuhan pasti akan menyelesaikan segala pergumulan kita. 因为的是什么呀？ Karena apa? 我们一起来念一下创世的第1章1节。 Kita baca Kejadian 1 ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 阿门。 Amin. 我们真的相信这样的上帝吗？ Apakah kita sungguh percaya kepada Allah yang 我 demikian? 们的上帝是谁呀、 Nah, Allah itu adalah Allah yang bagaimana? 他创造天地万物了。 Yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi. 我们再来，我们看一下耶利米书32章27节， Kita membaca Yeremia 32 ayat yang ke-27. 我们一起来读。 Kita baca. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? 阿门。 Amin. 我们透过这一处经文，我们可以知道全能的上帝了。 Nah, melalui nas firman Tuhan ini kita percaya bahwasanya Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. 这个经文告诉我们，上帝真的没有难成的事情啊！ Nah, nas firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bahwasanya bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil. 虽然我们不可来解决的问题， Sekalipun kita tidak mampu menyelesaikan persoalan ini, 但是上帝能解决所有的问题了。 tetapi kita percaya Tuhan mampu menyelesaikan segala persoalan. 因为什么呀？ Karena apa? 因为我们相信的耶和华是全能的神。 Karena Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang maha kuasa. 我们再来，我们念一下以弗所书第2章第8节。 Kita kembali membaca Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah.
这就经文告诉我们，耶和华是拯救的耶和华， Nah, melalui nas firman Tuhan ini kita tahu bahwasanya Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan. 这是上帝的大能。 Ini adalah kuasa Allah. 这样的上帝是我们的神， Nah, Allah yang demikian ini adalah Allah kita. 所以我们一定要相信这样的上帝。 Oleh karena itu maka kita harus percaya kepada Allah ini. 还有，我们一起来分享一句经文， Dan kembali kita melihat satu nas firman Tuhan. 这句经文可以赐给我们大大的安慰了。 Dan nas firman Tuhan ini kita percaya akan memberikan kita kekuatan yang besar. 我们一起来念一下诗篇68篇第19节， Kita baca Mazmur 68 ayat yang ke-20. 我们一起来读。 Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. 阿门。 Amin. 耶和华是什么样的神呢？ Allah itu adalah Allah yang bagaimana? 天天背负我们重担的主。 Yaitu Allah yang menanggung segala kondisi kita dan Allah yang adalah keselamatan kita. 上帝怎样说话呢？ Nah, apa yang Allah katakan? 一年一次吗？ Apakah hanya setahun sekali? 一个月一次吗？ Apakah hanya sebulan sekali? 不是了。 Tidak. 这处经文告诉我们，天天背负我们重担的主。 Tetapi nas firman Tuhan hari ini menyatakan kepada kita hari demi hari yang menanggung bagi kita. 天天背负我们重担的主。 Hari demi hari yang menanggung beban kita. 所以把我们的一切的重担完全交托给上帝了。 Oleh karena itu marilah kita menyerahkan segala pergumulan kita, beban kita hanya ke dalam tangan Tuhan. 现在上帝怜悯我们， Karena saat ini Tuhan menyatakan belas kasihannya kepada kita. 上帝已经知道了我们身上的一切的重担， Karena Tuhan dia mengetahui segala pergumulan dan beban berat kita. 所以现在上帝请我们把你们的所有的问题都卸给我吧。 Oleh karena itu saat ini Tuhan berfirman, Tuhan mengundang kita untuk menyerahkan segala pergumulan kita, beban berat kita hanya ke dalam tangan Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 现在我们正在过现在不好的环境当中， nah saat ini kita tengah melewati kondisi yang tidak baik. 好像每个人都有各种各样的重担。 Dan sepertinya setiap kita tentu mengalami pergumulan yang begitu hebat. 现在的重担好像是比以前更大了。 Dan sepertinya pergumulan yang kita hadapi hari ini dibandingkan dengan pergumulan yang kita lalui hari-hari sebelumnya makin berat dan makin berat. 但是圣经怎么说呀？ Tetapi apa yang dikatakan oleh Alkitab, 圣经说把我们的一切的重担完全卸给耶和华， Alkitab menyatakan bahwasanya serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. 因为他是创造天地万物的神， Karena Tuhan adalah pencipta alam semesta. 因为他是没有难成的事情的神， Karena bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil. 因为他是拯救的耶和华， Karena Tuhan adalah Allah yang menyelamatkan kita. 因为他是天天背负我们重担的耶和华。 Karena dialah yang setiap harinya menanggung pergumulan kita. 所以我们全部一起来到上帝面前， Oleh karena itu marilah kita semua datang ke hadapan Tuhan. 千万别依靠自己的力量， Dan jangan pernah mengandalkan kekuatan diri sendiri. 我们自己不可来解决所有的重担了。 Karena kita sendiri tidak mungkin bisa menyelesaikan beban berat dalam diri kita. 这个是我们来说巨大的恩典了。 Nah, bagi kita ini merupakan satu penghiburan, satu anugerah Allah yang begitu besar. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 我们把我们的所有的重担卸给耶和华的时候，有发生的事情是到底什么呢？ nah ketika kita menyerahkan segala pergumulan, segala beban berat kita kepada Tuhan, apa yang akan terjadi? 今天的诗篇也告诉我们， Melalui Mazmur pada hari ini juga memberitahukan pada kita, 若把我们的一切的重担卸给耶和华， jikalau kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, 我们不可动摇了。 maka tentu kita tidak akan goyah. 若我们自己背负重担的话， Jikalau kita sendiri yang memikul beban kita, 连一步也不可往前走， maka selangkah pun kita tidak mungkin bisa maju. 因为我们常常跌倒了， Karena kita ini sering sekali jatuh. 每天没有新的一天的感觉了。
Setiap hari kita tidak merasakan ada hari yang baru. 但是把我们的一切的重担卸给耶和华， Tetapi jika kita menyerahkan segala beban berat kita kepada Tuhan, 不可以跌倒， maka tentu kita tidak akan jatuh. 不可能动摇了。 Maka kita tentu tidak akan goyah. 还有，我们一起来看一下彼得前书第5章第7节。 Dan kita kembali melihat di dalam nas firman Tuhan di 1 Petrus ayat 5, pasal 5 ayat yang ke-7. 我们一起来读。 Kita baca, Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. 这经文告诉我们， nas firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita, 若我们把我们一切的重担卸给耶和华的话， jikalau kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada tangan Tuhan, 我们的上帝一定顾念我们了。 maka tentu Allah lah yang akan memelihara kita. 还有，我们一起来念一下马太福音第11章28节。 Dan selanjutnya adalah Matius 11 ayat ke-28. 我们一起来读。 Kita baca, Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. 现在耶稣请所有的重担的人， nah saat ini Tuhan Yesus mengundang semua yang letih lesu dan berbeban berat. 有非常大的重担的人来到耶稣基督面前的话，我们可以得着安息了。 Jikalau semua yang letih lesu dan berbeban berat datang di hadapan Tuhan Yesus, maka Tuhan akan memberikan kita kelegaan. 我们可以经历过从上帝而来的平安。 Maka tentu kita akan mengalami damai sejahtera yang dari Tuhan. 还有一处经文， Dan satu nas firman Tuhan lagi, 以赛亚书40章31节， Yesaya 40 ayat yang 我 ke-31. 们一起来读。 Kita baca, Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. 这处经文告诉我们， nas firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita, mendapat kekuatan baru，我们重新得力啊！ kita akan mendapat kekuatan baru. 我们每天重新得力啊！ Setiap harinya kita akan mendapatkan kekuatan baru. 虽然这一天还有重担， Sekalipun hari ini kita mengalami beban berat, 但是我们仰望耶和华， tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, 我们可以重新得力了。 maka tentu kita akan kembali mendapatkan kekuatan 虽然 baru. 还没解决了， Sekalipun masalahnya belum 但是 selesai, 我们可以相信信实的耶和华。 tetapi kita percaya bahwasanya Allah kita adalah Allah yang setia. 虽然还没解决了， Sekalipun masalah kita belum 但 selesai, 是我们相信 tetapi kita percaya 上帝已经都准备好了， bahwasanya Tuhan telah mempersiapkan segala 因 sesuatunya. 为我们是上帝的百姓。 Karena kita ini adalah umat pilihan Tuhan. 我们相信上帝为我们准备的都是好的。 Karena kita percaya bahwasanya segala sesuatu yang telah Tuhan persiapkan untuk kita adalah yang terbaik. 阿门。 Amin. 所以我们所有的重担一定卸给耶和华。 Oleh karena itu mari kita menaruh segala letih lesu dan beban berat kita hanya kepada Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudara yang kekasih, 今天我们透过诗篇55篇，我们可以学习了。 melalui Mazmur 55 kita telah belajar bahwa 我们学习的是什么呀？ apa yang kita telah pelajari? 第一个， Yang pertama, 每个人都有重担， bahwasanya setiap kita punya beban berat. 无论谁 Siapapun itu, 都有重担。 setiap kita manusia punya beban berat. 虽然大卫是以色列的君王， Sekalipun Daud adalah raja Israel, 他也有重担。 dia pun punya pergumulan. 圣经说，无论谁都有重担。 Alkitab mencatat bahwasannya setiap manusia punya beban berat. 所以耶稣来到世界， Maka itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. 为什么？ Mengapa? 耶稣来了，要除掉在我们身上的一切的重担了。 Karena Tuhan Yesus datang untuk menyelesaikan segala beban berat dalam diri kita. 第二个，我们学习的是什么呀？ Nah, apa hal kedua yang kita pelajari? 有重担， Jika kita mengalami beban berat, 一定要祷告。 maka kita harus berdoa. 我们学习的第三个是什么呀？ Nah, apa hal ketiga yang kita pelajari? 为什么祷告呢？ Mengapa kita berdoa? 因为我们相信耶和华。 Karena kita percaya kepada Tuhan. 耶和华是谁？ Tuhan itu siapa? 他创造天地万物的真神， Karena dialah Allah yang menciptakan alam semesta. 他是全能的神。
Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. 他是拯救我们的神， Karena Dia adalah Allah yang menyelamatkan kita. 他是天天背负我们重担的主。 Karena Dia yang setiap harinya memikul segala beban kita. 所以我们一定仰望耶和华。 Oleh karena itu maka itu kita harus mengandalkan Tuhan. 若有重担， Jikalau kita berbeban berat, 不可仰望耶和华， jikalau kita tidak bisa berharap kepada Tuhan, 你就是容易跌倒了。 maka kamu adalah orang yang mudah jatuh. 但是你有重担， Tetapi jikalau kita mengalami pergumulan hebat 但是仰望耶和华， dan kita tetap bersandar kepada Tuhan, 也可以往前走， maka tentu akan bisa melangkah ke depan. 因为上帝来背负我们的一切的重担。 Karena Tuhanlah yang akan memikul segala beban kita. 我们还没进到天国， Kita belum sampai ke kerajaan surga. 我们还在地上人 Kita, 生当中， kita masih hidup di dunia ini. 每个人都有重担， Setiap manusia mengalami pergumulan. 好像明天我们也有重担， Dan sepertinya besok pun kita menghadapi pergumulan. 但是别担心， Tetapi janganlah khawatir. 我们像大卫一样，把所有的重担完全献给耶和华。 Marilah kita meneladani Daud. Kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. 上帝一定来帮助我们。 Maka tentu Tuhanlah yang akan menolong kita. 诗篇告诉我们， Mazmur memberitahukan kepada kita 他天天背负我们的重担的主。 bahwasanya Tuhanlah yang akan setiap harinya memikul segala beban kita. 阿门。 Amin. 我们一起来唱赞美一首歌。 Mari kita menaikkan pujian bagi Tuhan. 我们一起来唱这赞美一首歌的时候，我们完全依靠耶和华。 Nah, ketika kita menaikkan pujian ini, marilah kita bersama-sama berharap, kita bersama-sama bersandar hanya kepada Tuhan. 这个赞美告诉我们， Di dalam pujian ini memberitahukan kepada kita, 无论什么样的环境，你不要害怕， di dalam segala kondisi keadaan apapun, janganlah takut. 因为耶和华是我们的磐石， Karena Tuhan adalah batu karang 因 kita. 为耶和华是我们的山寨， Karena Tuhan adalah perisai kita. 因为耶和华是我们的盼望。 Karena Tuhan adalah pengharapan kita. 所以我们带着信心来，我们一起来唱。 Oleh karena itu dengan iman, marilah kita menaikkan pujian ini kepada Tuhan. 我们一起来唱赞美这一首歌。 Kita naikkan pujian ini. 任何的环境都不要惧怕，任何的环境都不要惧怕，全能的上帝，他的保护你，你不要惧怕，更不要惧怕，全能的上帝保护你。 任何的环境，任何的环境都不要惧怕。阿门。全能的上帝，他必保护你，你不要惧怕，更不要惧怕。全能的上帝保护你。 纵然有平凡软弱无助的时候，全能上帝他必看顾你。人生的惊涛骇浪临到的时候，全能上帝他必保护你。阿门。 我的磐石，主你是我的山寨，主你是我的盼望，我的力量，我的耶和华，主你是我的磐石，阿门。主你是。 我的盼，主你是我的山寨，主你是我的山寨，主
磐石。阿门。主，你是我的磐石，主，你是我的山寨，主，你是我的盼望，我的力量，我的耶和华。亲爱的天父，真感谢你， Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. 感谢主，你用你的话语来安慰我们。 Kami bersyukur karena dengan kebenaran firman-Mu, Tuhan, Engkau memberikan penghiburan kepada setiap kami. 是的，主啊，把我们的一切的重担完全卸给耶和华。 Benar ya Tuhan, kami sungguh menyerahkan segala beban berat kami hanya ke dalam tangan Tuhan. 因为经上当中，你已经对我们要说话。 Karena firman Tuhan telah berkata kepada setiap kami, 因为你是天天背负我们重担的主。 bahwasanya Engkaulah yang akan menanggung segala beban kami setiap harinya. 所以我们要相信你的恩典。 Oleh karena itu kami sungguh mau percaya kepada anugerah Tuhan. 所以你所爱的整个一灵堂都会有来到你面前，正在祷告当中。 Oleh karena itu saat ini seluruh jemaat Tuhan, jemaat Elim datang di hadapan Tuhan berdoa kepada Tuhan. 哦，天父，你来怜悯我们。 Ya Tuhan, nyatakanlah belas kasihan-Mu kepada 你已经 setiap 知 kami. 道了在我们身上有多么大的重担。 Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan setiap hati kami. 主啊，我们自己背负的话，我们容易跌倒。 Tuhan, jikalau kami sendiri yang memikulnya, maka kami akan dengan mudah goyah. 但是我们相信， Tapi kami percaya, 耶和华来背负我们的重担。 jikalau Tuhan yang memikul segala beban kami. 所以我们把我们的一切的重担完全卸给耶和华。 Oleh karena itu saat ini Tuhan kami menyerahkan segala beban kami hanya ke dalam tangan Tuhan. 求主你来怜悯我们的一灵堂的会友的家庭。 Kiranya Tuhan Engkau menyatakan belas kasihan-Mu kepada seluruh jemaat Elim. 求主你天天赐给我们平平安安的心。 Kiranya Tuhan Engkau yang menganugerahkan kepada kami hati yang selalu penuh dengan damai sejahtera Tuhan. 经济上的一切的重担也完全交托给上帝。 Dan Tuhan kami sungguh menyerahkan juga beban kami akan ekonomi kami hanya ke dalam tangan Tuhan. 身体健康、孩子的问题、夫妻关系的问题、罪的问题也完全交托给耶和华。 Dan bahkan masalah kesehatan kami, masalah anak-anak kami, bahkan masalah dosa kami serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. 主啊，到底几时我们再一起来做崇拜呢？ Dan Tuhan, sampai kapankah kami baru boleh kembali datang beribadah bersama-sama di hadapan-Mu 但 Bapa? 是我们相信， Tetapi kami yakin dan percaya 我们无论在哪里，耶和华必看顾保护我们。 bahwasanya dimanapun kami berada, Tuhanlah yang tetap menjaga dan memelihara kami. 所以我们享受从你而来的平安。 Oleh karena itu kami menikmati akan damai sejahtera yang daripada Tuhan. 感谢主，你天天与我们同行同在， Bapak kami bersyukur berterima kasih karena Tuhanlah yang terus menjaga dan memelihara kami. 把所有的荣耀都归给你。 Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. 以上的祷告奉靠耶稣的而 Di 求， dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. 阿门。 Amin. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。愿主耶稣基督的恩典、上帝的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。阿门。